Hai semua, hari ini bersama dengan saya. Jadi saya akan memberitahu kamu semua apa yang saya lakukan sebagai seorang guru untuk membantu pelajar untuk membuat ataupun membina sebuah karangan. Jadi, sebagai seorang guru, saya harus berfikir dengan bijak untuk membantu pelajar saya dalam membina karangan yang baik dan gramatis. Salah satu teknik yang saya gunakan ialah teknik imbaku. Saya rasa semua kita di sini tidak asing dengan teknik ini dalam pembinaan karangan. Oleh itu, saya akan menjelaskan teknik imbaku ini dengan beberapa contoh ayat supaya dapat membantu kamu semua faham. Mari saya akan jelaskan serba sedikit mengenai teknik imbaku ini. Jadi, teknik imbaku ini ialah formula ringkas untuk membina perengan isi karangan SPM yang berstruktur merangkumi isi, mengapa, bagaimana ataupun contoh, kesan, ungkapan dan akhir sekali dengan penegasan. Baiklah, saya akan membawa kamu semua mempelajari serba sedikit penggunaan teknik imbaku ini dalam pembinaan karangan. Mari, saya akan tunjukkan karangan bertajuk Amalan Hidup Sehat. Yang pertama, kita akan bermula dengan isi. Jadi, kita pergi kepada contoh isi ataupun dipanggil idea. Bagi amalan hidup sehat, kita akan memulakan isi penting dengan mengamalkan amalan pemakanan seimbang. Jadi, kita akan terangkan mengapa kita perlu mengamalkan amalan pemakanan seimbang. Kita akan menggunakan huraian contoh untuk mengawal berat badan dan membekalkan nutrien kepada badan. Ini merupakan huraian bagi isi penting itu tadi. Baiklah, kita akan pergi ke ba. Ini merupakan singkatan bagi bagaimana ataupun contoh. Jadi, kita akan menggunakan contoh ayat dengan makan buah-buahan, sayur-sayuran, kurangkan makan makanan yang bergula dan bersenang. Ini merupakan huraian lanjutan daripada yang kita gunakan tadi, iaitu teknik M, mengapa. Ini merupakan huraian yang menyokong hujah dalam kita punya teknik M itu tadi. Seterusnya, kita akan pergi ke K, iaitu kesan. Jadi, kesan daripada makan buah-buahan bagi huraian yang kita buat di bagaimana itu tadi, maka ini merupakan contoh ayat kita. Badan menjadi cergas dan pengurangan dalam risiko penyakit berjangkit. Dan yang seterusnya, U bagi ungkapan ataupun lebih dipanggil peribahasa. Jadi, dalam peribahasa ini, kita perlu membuat peribahasa yang berkaitan dengan isi utama kita ataupun berkaitan dengan isi yang kita buat itu tadi. Maka amalan hidup sehat ini dia lebih kepada mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini merupakan contoh peribahasa yang kita boleh guna dalam isi perengan kita ini tadi. Dan yang terakhir iaitu P, lebih dikenal sebagai penegasan. Peringatan untuk penegasan ini, kita perlu merumuskan kembali isi karangan yang kita buat tadi. Maka, ayat yang cikgu beri dekat sini, jelaslah bahawa pengambilan makanan seimbang amat penting untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan. Jadi, itu saja daripada saya. Semoga teknik ini dapat membantu kamu semua untuk membuat pembinaan karangan yang baik pada masa hadapan, khususnya kepada pelajar yang mengambil SPM. Semoga bermanfaat.